Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf terlambat sikit, baru sampai di kuliah. Tadi kuliah di mana Ustaz? Kuliah di apa Kelau. Lau jauh juga tu. Kalau Ustaz kalau laju balik tu. Tu kan. Terima kasih. InsyaAllah program kita 9.40 mula. Sekarang ni kita tunggu apa ahli jemaah join. Okey, alhamdulillah. Tak apa, ingatkan saya dah terlewat dah. Ada lagi 3-4 minit insyaAllah. Baik. Ni suara saya jelas Alhamdulillah dapat dengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz duduk rumah kat mana? Padang Baru. Oh, Padang Baru. Oh, kut apa pantang pasiak lah pergi Kelau kut pantang siang lah. Pergi kat belakang tu. Okey. Ikut apa payah kemian apa tu. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kehadap Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua masih lagi diberi kesihatan yang baik dan kita mampu pada hari ini untuk lagi menyertai program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya di mana pada malam ni kita berada di siri yang ke-173. Alhamdulillah. Siri yang ke-173. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang kita maklumkan semalam, tetamu kita yang kita jemput pada malam ni dah pun berada bersama kita dalam Google Meet ni. Tetapi sebahagian daripada kawan-kawan kita masih lagi belum menyertai, mungkin akan masuk sebentar lagi. Namun masa dah pukul 9.40 dah, jadi rasanya eloklah kita mulakan dulu sementara mereka join kemudian, insyaAllah. Jadi bagi memulakan majlis kita seperti biasa, marilah sama-sama kita buka majlis ni dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-172 ni, seperti yang saya umumkan kemarin, tetamu kita adalah Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Zaki bin Saidin, iaitu guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang berkhidmat sekarang di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdul Fahim di Pung Tebat, insya-Allah. Jadi kita mengalung-alungkan penyertaan ataupun penampilan kali kedua Ustaz Haji Muhammad Zaki dalam program ni. Jadi kita mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi sekali lagi menjadi guru ataupun khalifah dan juga memberikan tazkirah kepada kami pada malam ni, insya-Allah. Jadi saya juga mengalung-alungkan tuan-tuan dan puan-puan yang terus setia menyertai program ni, insya-Allah, seperti mana yang kita hajatkan supaya kita dapat terus membaca Al-Quran setiap hari 2 muka surat sehingga khatam Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana Ustaz dah biasa dengan program ni, tuan-tuan lagi dah biasa, jadi rasanya tak perlulah kita berseletih lama, kita nak mulakan terus, insya-Allah, program kita. Jadi pada malam ni kita akan terus lagi membaca surah Al-Mu'minun, menyambung ayat yang kita baca kemarin berhenti pada ayat 74. Hari ini kita akan baca ayat 75 sampai 104 surah Al-Mu'minun yang boleh dibaca di muka surat 347 dan 348. Jadi tuan-tuan boleh buka mushaf Al-Quran, muka surat 347 dan 348, insya-Allah. Kita akan mendengar nanti Ustaz akan bacakan ayat-ayat berkenaan dan kita akan dengar dan ikut sama di rumah, insya-Allah. Seterusnya insya-Allah selesai saja baca ayat yang berkenaan, insya-Allah saya akan membaca terjemahan kepada ayat-ayat berkenaan. Itu untuk pengetahuan Ustaz, insya-Allah saya akan baca terjemahan untuk ayat-ayat berkenaan supaya memberi peluang kepada Ustaz untuk bersedia untuk tazkirah selepasnya, insya-Allah. Lepas itu Ustaz akan menyampaikan sikit tazkirah dan lepas itu kita akan bersembang dengan Ustaz, insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan dah bersedia, buka masa Al-Quran muka surat 347 dan 348. Bagi yang berada di luar, insya-Allah boleh tengok pada skrin, saya akan tayangkan ayat-ayat berkenaan untuk tuan-tuan boleh baca, insya-Allah. Jadi
tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zaki Saidin untuk memulakan ataupun untuk meneruskan program siri yang ke-172 malam ni, insya-Allah. Jadi dengan segala hormatnya, Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wa tataffala sya'rana bikum ahdan, wa tataffala sya'rana bikum ahdan, wa tataffala sya'rana bikum ahdan. Yang digunakan Cik Ibrahim selaku pengurusi bagi program ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan sama-sama membaca kalam Allah ini secara murattal dengan cara bacaan yang betul mengikut tajwid. Dan insyaAllah kita akan mulakan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما
خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب بأن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dah pun dapat baca malam ni 2 muka surah Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 75 sampai 104, muka surat 347 dan 348 mengikut bacaan Ustaz secara muratal. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat yang berkenaan untuk sama-sama kita fahami apa yang terkandung dalam firman Allah yang berkenaan. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang derjam dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka telah putus asa. Dan dialah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakkan kamu di muka bumi ini, kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang sama dengan apa yang diucapkan
oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, adakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dihidupkan kembali. Sesungguhnya demikian itu sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka adakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arasy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, mengapa? Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi daripada azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan selain yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing akan membawa apa yang diciptakannya. Dan sebahagian daripada Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan itu. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang kelihatan. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang yang zalim itu. Dan sesungguhnya kami berkuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian ke atas seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada barzakh, sehingga pada hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka. Dan mereka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Demikianlah terjemahan kepada surah Al-Mu'minun ayat 75 sehingga ayat 104 yang kita dapat sama-sama dengar. Semoga kita dapat memahami apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran ini, insya-Allah. Seterusnya kita masuk ke slot full time. Jadi saya dengan ini mempersilakan kepada Ustaz Muhammad Zaki bin Saidin untuk memberikan tazkirah kita pada malam ini. Silakan apa Ustaz. Syukran jazilan ya Ustaz Cikgu Rahim. Terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taftariqu ummati ala 73 firqatan wa sintani wa sab'una firqatan fil nar wa wahidatun fil jannah. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlu sunnah wal jamaah atau kama qala. Rasulullah SAW menyatakan perihal ini 1400 tahun yang lalu,
Tapi Rasulullah SAW mengatakan benda ni akan berlaku, la taftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan, umat aku akan berpecah sampai jadi 73 golongan, 73 puak. Maksudnya katakan 73 puak itu maksudnya 73 golongan asas. Kalau kita kaji balik, ulama buat kajian balik, sebenarnya perpecahan tu lebih daripada 73 dah umat Nabi Muhammad. Tapi perpecahan asas, maksudnya perpecahan yang jadikan ni pelopor-pelopor dia sehingga sampai jadi 73. Mengikut pelopor dia lah. Maka Rasulullah SAW menyatakan akan berpecah di akhir zaman ni, sampai akhir zaman, sampai ke zaman kita ni, sampai sekarang lah, akan berpecah sampai 73. Wasintani wasab'una firqatan. Maka Rasulullah mengatakan ada 72 firqah itu, 72 golongan itu akan masuk neraka. Finnar, akan masuk dalam neraka. Fawahidatun fil jannah, dan satu sajanya akan masuk syurga. Qila, maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu yang masuk syurga itu? Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, ahlu sunnati wal jamaah, iaitu kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Jadi berdasarkan daripada hadis ini, hari ini saya ingin memetiklah ataupun menyinggung sedikit perihal ahlu sunnah wal jamaah. Sebab kelompok ahlu sunnah wal jamaah ini telah menjadi satu kekeliruan dalam masyarakat. Timbul kepelbagaian jenis bentuk kelompok-kelompok ni, semua klaim diri mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi macam mana kita nak kenal, macam mana kita nak tahu kita sekarang ni berada di bawah kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang betul ke, ataupun kita berada di bawah bahagian kelompok yang memang memanipulasi nama Ahlussunnah wal Jamaah itu yang diletakkan kepada mereka. Sehingga kan golongan Syiah pun mereka tak mengaku mereka Syiah dah. Dan mengaku mereka ni Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sampai macam mana kita nak letak ataupun nak mengenali ta'rif yang dinamakan katakan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ulama telah membuat satu rumusan. Kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang muncul pada zaman Rasulullah SAW lagi. Kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ni adalah sebenarnya kelompok yang muncul pada zaman Rasulullah. Sehinggalah sampai sekarang benda tu masih kukuh dan masih lagi dalam keadaan itu. Cuma kelompok yang timbul pada zaman Rasulullah itu, kelompok-kelompok itu tak ada lah namakan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia orang panggil semua kelompok yang ada pada zaman Rasulullah itu ialah asas yang menjadi satu cetusan nak mewujudkan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sepakat kebanyakan ulama telah merumuskan bahawasanya yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita tidak ada timbul kekeliruan, sebab mereka dah buat satu rumusan, dah buat perbezaan pandangan, perbezaan akidah antara banyak-banyak kelompok dan pengiraan kelompok-kelompok yang wujud pada ketika itu. Maka mereka dengan sepakatnya menyatakan bahawasanya iaitu kelompok-kelompok yang berpegang dengan cara ajaran yang dibawa oleh Imam besar Abu Musa Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pasal apa yang boleh Imam Abu Hasan Asy'ari ini adalah merupakan pelopor pencetus pada Ahlussunnah wal Jamaah itu? Sebab Rasulullah SAW menyatakan dengan hadis yang lain, yang hadis yang sahih lagi, yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahawasanya alaikum bisawadil a'zam. Maksudnya kamu nak tahu bahawasanya golongan-golongan yang berpecah banyak tu, maksudnya kamu tengok yang kamu kena duduk di dalam kumpulan yang besar. Maksudnya kumpulan yang ramai
ulama yang menyokong hal itu. Maka bila kita tengok dari sudut sejarah, maka kelompok yang paling banyak sekali anak murid, yang paling banyak sekali ulama mengikut ajaran itu ialah mengikut ajaran Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab tu Syekh Zabidi, Imam Zabidi ketika mensyarahkan kitab Ihya, kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, beliau menyebut di sana, iza utliqa ahlu sunnati wal jamaah, apabila apabila disebut saja ahlu sunnah wal jamaah, fal muradu biha, maka yang dikehendaki dengan ahlu sunnah wal jamaah tadi ialah iaitu pengikut-pengikut al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, iaitu pengikut-pengikut bagi Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu kita baru sebut nama pelopor bagi kelompok yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kelompok inilah kelompok yang benar, kelompok yang hak, kelompok yang dijamin dengan hak tadi ini masuk syurga. Selain daripada itu, 72 golongan tadi ini adalah masuk neraka tu. Maka sebab mereka ini berlaku kesesatan. Ulama buat perbandingan mengapa kelompok ini dinamakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan apa sebab namakan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tidak lain dan tidak bukan apa yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari ini bawa sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Sebab tu ada hadis yang lain menyatakan ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang kata Ahlussunnah wal Jamaah tu apa dia? Maka Rasulullah pun jawab, Rasulullah pun beritahu, dia kata ma ana alaihi, apa yang aku buat, apa yang aku lakukan, apa yang aku daripada sunnah aku dan juga daripada sahabat-sahabat aku. Jadi kena dah lah. Kalau kata Ahlus Sunnah, iaitu golongan orang yang memperkukuhkan, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan juga sunnah dan juga para jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah itu jamaah daripada para sahabat. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah ni inti dia, kalau kita tengok kan, kita nak kena ambil inti dia. Kalau kita nak sebut kata aku ni Ahlussunnah, semua orang dia mengaku Ahlussunnah, kita nak tengok inti dia. Kita tak mau dia sebut kita tak mau dia sebut saja kata dia Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi sebenarnya inti dalam dia tu dia bukan bawa cara Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang paling bahaya. Jadi sekarang kita nak tahu apa inti yang dibawa oleh Ahlussunnah wal Jamaah ni, yang menyatakan, yang boleh mengklaimkan dia ni memang benar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ahlussunnah wal Jamaah dari sudut akidah dia, nombor satu akidah lah. Adalah bab fiqh tak apa, tak ada masalah kalau kata kita ada berlaku khilaf dan sebagainya. Dia masalahnya yang boleh menyebabkan seorang tu jatuh sesat, seorang tu jatuh boleh menyebabkan dia tersasar sehingga akan boleh dimasukkan ke dalam neraka. Itu tidak lain dan tidak bukan ialah berdasarkan akidah, pegangan dia tu. Pegangan yang orang panggil apa? Pegangan dia tu pegangan yang tak tepat. Kita ni macam ni. Bab fiqh kan, Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab fiqh boleh kompromi. Maksudnya boleh toleransi. Tak kisah macam mana pun. Tapi bila kita bab akidah tak boleh toleransi. Sebab dia bab pegangan. Pegangan yang ada dalam diri kita ni umpama akak. Kalau akak ni akak tu elok, maka nanti akak tu dia akan ambil semua nutrisi, ambil semua zat, ambil semua makanan-makanan nak hantar pergi ke batang pokok. Nak pergi hantar ke batang pokok tu akan mengeluarkan cabang-cabang dan juga akan mengeluarkan daun-daun, dan akan mengeluarkan bunga, dan akan menjadikan buah. Maka kalaulah akar itu akar yang memang dah akar yang dah tak elok, ataupun akar itu akar yang beracun, maka akan keluarlah nanti di rantin-rantin tadi ni akan jadi keluarlah buah-buah yang beracun. Akan keluarlah daun-daun yang beracun. Itu akidah.
Maka kalau seorang yang akidah dia rosak, maka akan terjadi pada ibadah dia pun akan rosak. Syariat dia pun akan rosak. Perjalanan kehidupan dia seharian pun akan rosak. Pasal akidah dia rosak. Ha? Sebab akidah dia tu dah memang tak betul. Cuba kita bayangkanlah seorang itu dia berpahaman, katalah contoh, dia berpahaman bahawasanya semua agama sama ya. Dia berpahaman itu, semua agama adalah sama. Maksudnya semua nak membawa kepada syurga. Semua nak membawa kepada kebaikan. Maksudnya dia berpahaman seperti pahaman seorang pluralisme. Dia menganggap bahawasanya semua agama sama. Walaupun agama lain itu bercerita mengenai Tuhan mereka macam mana pun, dia anggap benda itu adalah sama. Maksudnya dia boleh bertoleransi dalam masalah akidah, dalam masalah penyembahan, dalam masalah mensyirikkan Allah semua, dia boleh toleransi. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting dia baik. Nampak? Maka perjalanan dia tadi, pahaman yang dia bawa tadi adalah pahaman yang jadi akan menyebabkan pahaman yang salah. Bila pahaman yang salah berdasarkan akidah dia tadi ni. Sebab dia boleh toleransi dengan semua agama yang lain. Sedangkan dalam Islam, dalam bab akidah tidak ada toleransi. Sebab tu kita tengok kan, hak yang viral baru-baru ni kan. Masalah yang viral yang baru-baru ni, kita tengok masalah Ustaz Azhar Idrus jawab pelajar satu pelajar universiti yang tolong bersihkan kuil, bersihkan kuil agama lain lah, kuil agama Hindu. Sedangkan mereka tu orang Islam, mereka tolong pergi bersihkan kuil tersebut. Ini kita kata cabang tadi ni. Kalaulah akidah mereka itu mantap, tepat, betul, maka dia akan keluar satu amalan kebaikan pun yang betul, yang tepat menurut syariat. Maksudnya cabang-cabang syariat dia tu akan betul juga. Jadi kalau kata membersihkan kuil tadi ni adalah hukum dia adalah haram, tak boleh, maka ada juga netizen yang kata pasal apa boleh, tak boleh, kita tak ada toleransi ke? Sedangkan dalam agama la ikraha fid din, tidak boleh dipaksa. Dalam agama ni tak boleh paksa, nak masuk Islam tak boleh paksa. Sudah silap banyak lah tu. Dan memang terlalu silap banyak, terlalu menyimpang. Pasal apa? Tidak lain dan tidak bukan sebab mereka ini tak pegang pada akidah yang betul. Kalau pegang kepada akidah yang betul, maka mereka akan dapat merasakan bahawasanya mencuci itu, tolong dalam perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah Ta'ala itu adalah salah satu dosa yang cukup besar yang tidak boleh dapat tak dapat dibangkang ataupun dipertikaikan lagi. Sedangkan benda itu simple lah. Itu contohlah, kita nak bagi contoh satu akidah yang boleh membawa kepada satu amalan yang orang anggap benda tu baik. Kan? Kalau kita contoh macam ni lah, kita bagi contoh senang ya, simple saja. Dan beza dia, pertolongan yang kita nak berikan dengan yang Islam bertoleransi dengan Islam tak toleransi. Katalah contoh banjir satu tempat, kita pergi cuci rumah Tok Sami. Tok Sami itu dia ada rumah. Dan Tok Sami itu dia ada kuil. Maka orang yang pergi cuci rumah Tok Sami tadi ni, itulah toleransi. Itulah Islam. Maksudnya bertolak ansur, dia tak kira hang di Tok Sami ke, hang ni siapa ke, kita pergi cuci rumah dia. Sebab berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia. Bila hubungan kita dengan manusia itu tepat. Sebab kita mencuci rumah Tok Sami. Kita menolong Tok Sami yang tenggelam, lemah. Kata contoh, kita terjun pergi selamatkan dia. Itu maksudnya kita bukan kompromi masalah ataupun toleransi masalah mensyirikkan Allah. Beza orang. Kalau kita tengok, bezanya ialah kita tolong orang. Tetapi sekarang ni kita tolong tempat ibadah, tempat ibadat untuk mensyirikkan Allah.
Itu beza. Kita seolah-olah, katalah contoh, tangan berhala tu patah. Kita pergi nak tolong bersihkan, kita terpaksa angkat tangan berhala tu hak patah, kita pergi buh gam lah apa, kita buh simai bagi elok balik. Cuba bayang. Lepas tu ada orang nak mensyirikkan Allah dengan sebab kita bagi tangan dia elok balik. Itulah kesilapan. Itu dia daripada datang dari akidah. Maka saya nak sebut di sini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu satu contoh lah, yang contoh luar lah, yang nak masuk berkaitan dengan akidah. Yang ingin saya fokuskan pada malam ini, untuk kita nak berkongsi sama-sama supaya kita tak terjebak dengan tipu muslihat golongan-golongan orang yang mengaku diri dia adalah ahli sunnah sedangkan dia tak ahli sunnah. Iaitu kita nak bagi inti dia. Kalau seorang itu beranggapan bahawasanya Tuhan itu ada tempat, dia beranggapan, dia beriktikad bahawasanya Tuhan itu bertempat, sama bertempat tu di langit ke, di atas ke, maka itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu confirm dia itu kan, bukan ahli sunnah wal jamaah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kita pegang macam ni lah. Sebab tu akidah kita kena mantap. Mungkin generasi kita yang umur macam kita ni lah, kan, umur macam saya ni lah, maksudnya yang lebih tua daripada saya mungkin akan tahulah. Sebab kita dulu kita belajar sifat 20. Kan, kita belajar sifat 20 itu antara fardhu ain yang kita belajar. Tuhan tu tak sama dengan makhluk. Tuhan tu tak boleh ada di mana-mana. Maksudnya tak boleh maksudkan dan ada di mana-mana tu salah. Tak boleh macam tu. Itu kita belajar tak apalah. Mantap dah kita. Ni yang bimbangnya ni generasi anak-anak kita. Generasi anak-anak kita di apa bahagian KPM, khususnya lah KPM, kan, tak ada dah sifat 20 tu nak diterapkan masuk untuk diajar untuk apa pelajar-pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Maka kebimbangan inilah akan menjadikan bahawasanya generasi-generasi lah ni dia lebih terdedah kepada, lebih senang diubah akidah-akidah mereka. Sehingga kan sampai ada yang berpahaman liberal, yang berpahaman pluralisme, berpahaman kapitalisme, jadi pelbagai jadi pahaman-pahaman yang merosak, yang orang tak sedar bahawasanya itu adalah satu pahaman yang menyimpang daripada pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi salah satunya inti dia kan, untuk akidah lah, bahagian akidah, bahawasanya kalau orang itu dia mengeluarkan fatwa ke, dia mengeluarkan pandangan dia mengajak ke, dia mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu, Tuhan itu ada di langit, ada di atas arash ke, dan confirm lah itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita dengar lah, tak kira lah dalam YouTube ke, dalam apa ke, dia berpandangan macam tu, dia bukan. Yang keduanya, kan, orang yang mengaku diri dia ahli sunnah ni, yang dia orang panggil ahli sunnah gadongan lah, kita kata dia palsu lah. Dia tak akan sebut sifat 20. Ahli sunnah wal jamaah ni yang zaman lah ni orang sebut ni, dia tak akan sebut pengajian sifat 20. Dia akan hentam sifat 20 tu. Dia akan bawa cara baru dia, iaitu bawa tauhid 3 serangkai. Iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat. Dia akan bawa 3 jenis ni. Kalau bawa main 3 macam ni, maksudnya dia bukanlah termasuk dalam golongan orang yang sebenarnya, yang tepatnya ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nak cerita dari sudut hujah, mungkin tak sesuai. Saya nak cerita dalam medium ni lah, tak sesuai lah dari sudut hujah-hujah. Apa yang saya katakan tadi ni, nak sebut tentang hujah satu persatu tu tak sesuai medium dia di sini. Tapi saya boleh bagi tahu asas-asas dia. Okey, baik. Itulah yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah, pengajian dia. Dan dari sudut fiqh pula, Ahlussunnah wal Jamaah ni tidak terlibat dengan tidak syadid ataupun tak ekstrim. Ahlussunnah, seorang yang mengaku diri dia Ahlussunnah, dalam pengajian Ahlussunnah, dalam ulama-ulama yang mengajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni,
akan menjadikan penganut dia, akan menjadikan orang ahli-ahli dia tidak ekstrim, malah tak syadid. Kalau tuan-tuan tengok ada ustaz ke, ada tak kira lah siapa, doktor ke, kan, dia dah habis dia dapat PhD ke, tak kira lah apalah, doktor ke, mufti ke, apa ke, tak kira lah, kan, dia ada sifat ekstrim, maksudnya itu salah satunya bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Apa dia yang sifat ekstrim tu? Maksudnya dia tak boleh terima khilaf. Sifat ekstrim ni salah satunya dia tak boleh terima khilaf. Macam kita ahli sunnah wal jamaah, kan, katalah contoh apa ni, kenduri tahlil, kan, orang yang ada kematian di rumah dia nak buat kenduri malam tu, hari kematian tu dia nak buat kenduri, nak panggil orang baca tahlil dan sebagainya, ataupun tak kisahlah dia buat hari lain, ataupun dia nak kira lah 3 hari, ataupun nak kira 7 hari, ataupun dia nak kira 14 hari, tak kisahlah macam mana pun, maka ahlu sunnah wal jamaah itu bersikap toleransi. Hang nak buat boleh, hang tak mau buat pun tak apa, sebab itu adalah perkara sunat. Kita tak kata bila setiap ada rumah orang mati, hang mesti kena buat kenduri tahlil. Hang tak buat salah. Kita ahli sunnah bukan macam tu. Maksudnya kita ahli sunnah, kita terbuka. Kalau hang nak buat. Hang ada duit lebih, hang buat. Hang jangan guna duit haram sudah. Jangan guna duit anak yatim sudah. Jangan guna duit yang bukan hak hang sudah. Hang nak buat kenduri, buat duit hang. Okey, tak ada masalah. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah bertoleransi dalam bab amalan-amalan, hak perkara-perkara sunat, hak tambahan. Tapi bila datang saja golongan ni, golongan yang bukan ahli sunnah ni, dia mengaku dia ni ahli sunnah wal jamaah, dia kata tak boleh buat sebab Nabi tak buat, bid'ah, haram buat, tak boleh. Nampak? Sehingga kan ni medium kita buat sekarang ni, kita baca Quran, beramai-ramai kita pakai Google Meet. Ni kaedah dia ni, dia kata Nabi tak pernah buat macam ni. Ni cara kita buat ni salah ni sebab Nabi tak pernah buat macam ni. Tu ekstrim. Tapi dia mengaku mereka ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tahu dah lah. Maksudnya orang yang mengeluarkan pendapat ekstrim macam ni, dia bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dia akan keluarkan satu masalah tu, dia akan nampak benda tu tidak benda tu dia tahu tak ekstrim, dia nampak tepat, padat dan juga fleksibel. Tu ahli sunnah wal jamaah. Fleksibel. Maksud contoh kata ni. Okey, katalah siapa yang faham ahli sunnah ni, baca Yasin malam Jumaat. Contohlah masa Yasin malam Jumaat. Okey, boleh tak nak baca Yasin malam Jumaat? Ahli sunnah wal jamaah, never mind, tak ada masalah. Nak baca Yasin malam Jumaat boleh, tak mau baca Yasin malam Jumaat boleh. Nak baca hari lain boleh, tak mau baca hari lain boleh. Cuma aku ni nak letak untuk diri aku, nak baca Yasin malam Jumaat. Tak ada masalah. Ahli sunnah tak ada masalah. Aku sebagai imam di surau ni, aku nak baca sekali dengan jemaah aku, kita nak baca malam Jumaat. Nak tak pada jadual hari Jumaat. Tak ada masalah. Atau ada surau lain nak buat hari Isnin malam Selasa. Tak mau buat malam Jumaat, tapi nak buat Isnin malam Selasa pun tak ada masalah. Maksudnya itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalaulah kata bukan ahli sunnah wal jamaah, kan, dia akan kata apa? Tak boleh buat malam Jumaat baca Yasin. Dia akan larang kita buat bacaan Yasin dan doa. Maksudnya kalau orang yang macam ni, maksudnya dalam dada dia satu i'tiqad ataupun akidah yang tak betul, yang menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Lebih senanglah saya sebut senang benda ni supaya jelas, ialah kita panggil sekarang ni dah duk banyak sangat berlaku ni, saya sebutlah di sini, iaitu golongan Wahabi ataupun Salafi. Yang inilah yang menjadikan kucak-kacir dalam masyarakat, yang boleh menyebabkan masyarakat berpecah belah. Dia kalau dia jenis berpahaman, kalau dia faham tahlil tu Nabi tak buat, aku tak mau buat, itu fine, tak ada masalah. Dia tak mau buat, kita pun tak marah kat dia. Dia tak mau panggil kita makan kenduri pun tak apa, tak ada masalah. Kita tak payah lawan dia, tak payah buat keluar dalil kat dia.
Yang masalah dia sekarang, kita nak buat dia larang. Itu dah yang menimbulkan masalah. Ya? Sebab golongan Wahabi ni dia tak boleh tengok orang buat. Bukan dekat dia saja, dia tak boleh tengok. Dia nak larang orang buat benda-benda macam tu. Jadi sekarang kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni saya cerita hanya secubit, sikit sangat nak dibandingkan dengan 73 golongan tadi, satu golongan masuk syurga. Maka 72 golongan tadi ni, maka muncullah daripada golongan-golongan yang saya sebut tadi ada beberapa perkara tadi. Jadi cakap itu sajalah untuk sebagai intro dan untuk sebagai pegangan, untuk sebagai orang panggil apa, ni ilmu untuk membezakan pada zaman kita ni, zaman fitrah ni, bezakan yang mana benar dan yang mana tak benar, yang mana batil, yang mana yang fahaman yang salah, supaya kita tak terlibat dengan hal-hal itu. Sebab saya tengok ada beberapa sahabat-sahabat pun ada yang kata apa, terpengaruh dengan pahaman-pahaman ini. Dia anggap bahawasanya ini pahaman ini lebih benar dan dibandingkan dengan pahaman yang dia pegang lebih dulu. Tapi dia tak ada ilmu pun hak dulu. Itu yang bahaya dia. Wallahu a'lamu bisawab. Jadi dekat itulah sajalah untuk nak berkongsi tentang Jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah. Jazakallah khairan katsiran ucapkan kepada Ustaz Muhammad Zaki Saidin yang sudi sekali lagi bersama kita malam ni membaca Al-Quran, seterusnya memberikan tazkirah sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni kita dapat pencerahan daripada Ustaz mengenai ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Walaupun sebenarnya Ustaz kata tadi baru Ustaz sentuh sikit satu golongan yang mempunyai akidah yang betul berbanding dengan 72 golongan lagi yang tertolak. Jadi walaupun sikit yang Ustaz sebutkan tadi, insya-Allah kita faham. Saya rasa kita boleh faham apa yang dimaksudkan. Di mana insya-Allah golongan yang mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, iaitu mengikut sunnah Rasulullah SAW dan seterusnya mengikut firman Allah SWT, perintah Allah SWT, yang mengamalkannya seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan seterusnya yang tidak yang Ustaz sebutkan tadi. Kalau untuk mudah cerita dia, ada perbezaan dari segi akidah, pegangan akidah mereka dan juga fiqh yang mereka amalkan, di mana dalam ahli sunnah wal jamaah meraihkan kalau dalam fiqh meraihkan apa perbezaan pendapat dan juga bertoleransi, kerana amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan yang baik, walaupun kalau didakwa sebagai tak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW, tetapi untuk baca Al-Quran misalnya, macam surah Yasin misalnya, tu adalah kita membaca Al-Quran, Jadi kalau kita sendiri nak buat, bila pun kita nak buat, insya-Allah kita boleh buat, tak ada halangan, kerana kita nak buat macam tu untuk memudahkan orang, kerana ahli jemaah kita senang berkumpul dan mengamalkannya bersama, insya-Allah. Jadi menguatkan kita. Jadi dan yang sebutkan oleh Ustaz tadi, memang kalau kita dengar rasanya kita boleh nampak apa yang dimaksudkan oleh Ustaz, supaya kita dapat jelas. Dengan itu kita tidak jadi lagi menjadi orang yang suka menyalahkan ataupun tidak masuk dalam golongan yang mendakwa mereka juga ahli sunnah wal jamaah, sedangkan mereka tidak bersifat seperti mana yang ahli sunnah wal jamaah sebenarnya. Itu yang kita nak. Jadi kalau
sifat-sifat yang disebutkan oleh Ustaz tadi dilakukan oleh satu golongan, kelompok ataupun orang tertentu, sedangkan dia mengatakan dia juga ahli sunnah wal jamaah, jadi kita faham. Jadi kita kena mengambil jalan kalau boleh kita menjauhkan diri ataupun kita tidak mengikuti apa yang disebutkan olehnya. Saya rasa begitulah kurang apa yang Ustaz sebutkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan nak berinteraksi dengan Ustaz untuk lebih bertanya, mungkin ada kekeliruan ataupun tak faham lagi dengan apa yang disebutkan, mungkin Ustaz boleh bantu menguraikan masalah tuan-tuan yang tuan-tuan nak kemukakan. Jadi silakan tuan-tuan, jika ada apa-apa tuan-tuan nak berbincang, nak berkongsi ataupun nak bertanya kepada Ustaz, silakan. Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Rahim yang telah membaca tafsir ayat-ayat yang kita baca tadi. Assalamualaikum Ustaz. Nabi ada bersabda dan umatnya ada 73 golongan. Hanya 72 masuk neraka, yang satu saja yang terima masuk di surga. Jadi dalam masyarakat kita sekarang ini terdapat yang yang akidahnya yang tak berapa elok. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Sebenarnya kita masyarakat yang mana kita duduk setempat dan bergaul sekali dengan mereka. Jadi apa masalah yang kita hadapi itu kita tak boleh nak huraikan dengan mereka dan kita tak boleh berbincang dengan mereka. Jadi bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan masalah tersebut? Itu saja Ustaz. Baik. Ada soalan yang cukup mantap tu. Cara nak menyelesaikan. Saya tu. Okey, katalah contohlah kan. Setakat hari inilah kita banyaklah pelbagai caralah untuk nak menarik semula daripada orang yang berpahaman tadi ni, hak yang salah tadi ni, kembali balik kepada pahaman yang benar, iaitu dengan cara kita buat forum, kita buat diskusi, yang mereka ini semua kita buat khaslah memang untuk di tempat golongan tu. Katalah contoh kami besok Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia ni pernah buat, yang saya terlibat lah, yang saya sendiri terlibat sebagai ahli panel dia. Kita buat di Kepala Batas satu surau tu, ada masjid yang mana tu, yang memang ada golongan ni, yang dikenal pasti ada golongan orang yang macam ni. Jadi kita buat jenis bentuk roadshow lah supaya dapat penerangan dan sebagainya. Cuma dalam konteks ni dan dalam konteks penerangan ni, peratus kejayaan dalam penerangan tu memang rendah lah. Sebab orang yang dah pegang, dia dah pegang dah satu-satu benda, dia dah anggap kita apa yang kita cakap, dia dah anggap apa yang kita duk cakap tu salah. Memang peratus dia nak menerima tu terlalu rendah lah. Dia nak kembali balik sebab dia duk rasa diri dia lebih benar. Tu nak kata golongan ni lebih utamalah, kata macam contoh Wahabi tu, dia duk rasa diri dia lebih benar daripada orang lain. Habis macam mana kita nak kembali dia kepada jalan yang benar, dan dia rasa dah itu jalan yang benar, kan? Kita buat penerangan, kita buat roadshow pun masih lagi dia menganggap bahawasanya diri dia tetap benar. Cuma saya nampak di luar-luar negara, kebanyakan yang berjaya ni, cara kita duduk dalam kelompoknya orang yang berpahaman macam ni ialah dengan akhlak, dengan adab, dengan akhlak dan adab. Nanti saya nampak memang yang tu peratus kejayaan dia memang ni lah. Maksudnya orang yang ekstrim, kan, kalau kita berbujuh dia dengan cara ekstrim, kita berbujuh, dia buat keluar dalil Quran, kita buat keluar dalil Quran, dia buat keluar hadis, kita buat keluar hadis. Maksudnya seolah-olah kita duk lawan, macam dia guna pedang, kita guna pedang juga lah. Macam tu lah, kan? Sebab dia
dia guna machine gun, kita guna machine gun juga. Jadi maksudnya akan adalah kalah dan menang. Maksudnya nyentuh peratus dia tu maksudnya terlalu rendah. Sebenarnya mereka ni hak yang ekstrim ni kita nak kena bawa mereka dengan akhlak, dengan adab yang mulia. Ya. Maksudnya ni lah. Apa yang adab Rasulullah SAW buat tu kita buat di depan mereka. Jadi mereka ni, orang yang macam ni dia duk anggap kata diri dia betul ni sebab dia rasa dia ikut Rasulullah. Tapi pada zahir dia, pandangan kita, dia tak ikut Rasulullah. Dia duk berasa diri dia ikut Rasulullah, tapi kita melihat dia tak ikut Rasulullah. Jadi kita nak, secara zahir tu kita nak bagi dia nampak apa yang kita amal, apa yang akidah kita membawa kita menjadi seorang yang baik, lebih baik daripada dia. Maksudnya macam inilah, kalau macam katalah dia ni ada satu keluarga lah, ada satu keluarga yang saya tengok ayah dia cukup bagus lah. Anak dia hantar mengaji agama, mengaji lah, dia mengaji universiti dan apa semua. Maka anak dia ni dia terpalit lah dengan pahaman Wahabi ni. Jadi berlaku masa tu Tok Wan dia meninggal. Dan si ayah ni anak lah maksudnya pok dia lah meninggal. Jadi si ayah ni nak buatlah urus apa, macam orang biasa lah, kita nak baca talqin apa semua. Hak yang si cucu tadi dia berpahaman dengan Wahabi tadi ni, dia secara ekstrim lah. Nak buat kata secara ekstrim lah. Marahlah dekat ayah dia ni, nak buat urusan ini semua bid'ah semua ni, apa ni tak boleh semua. Ayah dia kata tak apa. Benda tu benda sunat eh. Dah ni ayah bagi kat hang urus. Ayah tak mau lah buat yang tu, tak apa hang buat urus. Dia lah bagi kat dia urus, tak apalah. Dia dengan keadaan dia berasa diri dia betul tadi, dia lah urus. Dia urus tadi. Orang kampung semua tengoklah dia urus, tak baca talqin lah apa semua depan semua. Kan, lepas habis semua dah, panggil lah adik-beradik semua, berhimpunlah di rumah. Bila berhimpun di rumah, pakat cakap lah, okay, macam mana pengurusan hari ni, ayah dia buat kalau lah. Alhamdulillah, lega lah, Alhamdulillah selesai apa semua, pakat cakap dah. Kan. Jadi bila semua pakat cakap, kata, rasanya kita ni macam, orang panggil apa, macam terlepas lah satu, macam tak cukup pengurusan kita ni. Macam tadilah dia kata, kita nak baca talqin lah apa semua, tak ada apa semua. Orang duk rasa macam nak buat tahlil lah, nak buat apa. Jadi macam ada berlaku kekurangan amalan hari ni rasa. Bila tak berlaku amalan ni, hak yang si anak tadi ni, hak yang cucu tadi ni, dia bangun lah, dia kata tak boleh buat macam ni. Tak boleh lah, maksudnya larangan lah. Dia kata hak yang adik-beradik lain pun semua, tak faham apa maksud masa tak boleh buat tu, kan benda ni sunat. Kalau nak buat pun apa salahnya? Itulah dia pun sebut lah. Depa ni tak lawan dia. Tapi dengan tunjuk peribadi daripada adik-beradik, daripada pok dia apa semua ni, berasa macam orang panggil apa? Tak melawan lah dia. Sebab walaupun dia anak menakan, dia tu lah cucu ataupun dia anak sendiri, dia pun tak melawan dia. Bila tak melawan dia, tak apalah. Itu satu. Lepas tu dia pun bincang nak buat kenduri. Dia kata tak boleh buat kenduri. Tak boleh buat kenduri. Kita balik semua pecah. Seorang anak menakan, ni apa pok menakan ni, seorang dia kata, dia pergi panggil secara peribadi lah. Lo ni, apa yang berlaku hari ni, semua dia kata, paksu rakam. Nampak? Paksu rakam kamera. Dia cakap, dia pergi jumpa ayah dia, dia kata apa, paksu, dia senyap-senyap, dia buat kamera tu rakam. Dan rakaman ni dah lengkap dah, semua orang lain dah tengok dah. Dia kata cuma hang seorang yang tak tengok lagi. Pok menakan dia ni hak yang paksu ni lah. Dan mereka ni semua orang bukannya ada golongan ulama, tapi golongan yang memang orang baik, orang soleh. Jadi dia pun ambil lah video tu, bagilah anak menakan dia lah ni, biar kami urus kami cara kami lah ni, hang tengok dulu video tu. Sekali kalau ada apa-apa, hang beritahu. Jadi bila ambil video tu, dia tengok video tu. Lepas selesai tengok video tu, dia main, dia masuk dalam kumpulan mereka ni.
dengan keadaan mata merah, turun air mata lah kata dia. Dia main minta maaf semua, dia kata minta maaf. Dia kata dia tak nampak pun diri dia ada dalam video tu. Maksudnya fahaman yang dia bawa, yang dia tanya itu, dia tak nampak pun sebenarnya diri dia telah menjadikan seorang yang ekstrim, menjadikan seorang yang tak ada adab, kurang ajar dengan pok-pok menekan dia. Sedangkan pok-pok menekan dia itu adalah anak kepada si mati. Cuba bayang. Kalau kata Aid pun kita kata, hang terdinding, hang jangan masuk campur lah urusan ni. Sebenarnya kami ni anak-anak ni yang lebih berhak nak menentukan pok kami ni. Hang baru cucu kata dengan haknya si mati. Seolah-olah macam tu lah, mereka tak cakap lah benda ni, tapi benda cerita masa mereka cerita kat saya ni. Jadi hak yang si hak cucu tadi ni, yang ekstrim tadi ni, minta maaf banyak-banyak. Lepas tu, seminggu lepas tu, dia pun balik minta maaf kat ayah dia semuanya sebab dia tengok video tu, seolah-olah bukan diri dia. Dia tak nampak pun diri dia jadi macam tu sebenarnya. Masa benda tu berlaku, dia tak tahu. Tapi bila ada orang rakam, dia tengok, aku kan yang cakap macam ni. Jadi, dia sendiri baru sedar bahawasanya apa yang dia faham tadi telah menjadikan diri dia seorang yang kurang ajar, seorang yang tak ada adab. Jadi dia nampak apa yang dia pegang tadi adalah tidak benar sebab ajaran Nabi SAW tidak membuatkan seorang itu jadi kurang ajar, jadi tak ada adab dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua daripada. Nabi tak ajar macam tu. Maka dengan secara otomatik dia buang semua pahaman-pahaman dia tu, dia pun tak ada masalah apalah dan ni apa semua, dia pun boleh ikut. Ini semua tidak lain dan tak bukan sebab dia terpalit dengan pahaman tadi ni oleh kerana nafsu semata-mata, bukan pasal ilmu pun. Nampak tak? Jadi saya nampak kalau kata dia tanya tadi ni cara penyelesaian, kita anggap benda tu kita tak payah lawan. Kalau dia bukan orang yang berkuasa di tempat kita, kita buat macam biasa. Dia nak kata, kita anggap dia macam ting kosong. Tapi kita jangan pulaukan dia, kita jangan, orang kata apa, bermusuh dengan dia. Kalau kita bermusuh, mungkin dia akan create lagi benda tu akan lebih lagi kucar kacir dalam tempat masyarakat kita. Yang saya nampak lah, salah satu daripada cara tu lah. Yang ni pula memang salah satu cara yang memang ampuh yang berlaku di luar negara lah. Luar negara tu kalau mereka nak berdebat, mereka tak mau berdebat. Mereka panggil, mai duduk, mereka sembang, mereka cerita semua tentang sirah Rasulullah. Ya. Jadi terus terbuka hati, terus buang pahaman tadi. Macam itulah contoh dia. Kalau contoh kata dia pahaman akidah yang sesat lain pun sama juga macam itulah. Wallahualam lah, mungkin ada orang lain mungkin boleh bagi pandangan cara lain untuk nak bermuamalah dalam orang ni. Cuma kalau dari suatu sudut, orang yang berakidah ni, dia amat berbahaya lah kalau jika berlaku kucar kacir dalam negara. Orang yang nak tikam kita lah, orang yang akidah dia tak sama dengan kita. Yang berlaku di luar negara tu macam tu lah. Yang berlaku di Syria, yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Muammar Gaddafi tu macam mana? Libya. Libya, yang berlaku di Libya. Semua tu disebabkan akidah tak sama. Maka mereka bila berlaku kucar kacir peperangan, rupa-rupanya jiran sebelah datang mai nak bunuh kita. Itulah berpunca daripada akidah yang tak benar. Kita wal'ayazubillah lah, mudah-mudahan benda tu tak berlaku. Cuma saya bimbang sekarang ni Indonesia lah. Indonesia nampak sekarang ni dari sudut kajian statistik, orang yang berpahaman ekstrim ni, dia mula dah nak mengembang di Indonesia, nampak macam seolah-olah nak berlaku perang saudara. Sebab tu banyak ulama-ulama bangkit dah ni untuk menyatakan bahawasanya pahaman-pahaman ini perlu dihapuskan, perlu di stopkan, perlu kerajaan perlu kena ambil ni lah, ambil perhatian lebih lah supaya tidak berlaku kucar kacir sebagaimana negara-negara lain. Allahuakbar lah, dekat tu lah. Okey, Ustaz. Saya pencerahan tadi. Mungkin Pak Haji Saldiah nak berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Pak Haji. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.
Ustaz, daripada 32 golongan tadi, 72. 72. 73 tu, yang ke 73 tu ahli sunnah wal jemaah. Yang 32 tu, adakah nama-nama khas untuk golongan-golongan tu? Macam mana kita nak? Ada. Ada. Boleh ke Ustaz bagi Dia macam ni. Yang masuk kadang 72 itu Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah terpecah kepada 22. Golongan Khawarij 22 mazhab lah, 22 kepala. Ulama ada buat kiraan lah tu. Kan, Mu'tazilah, lepas tu Khawarij. Khawarij ni adalah golongan yang menentang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Dan hak yang bunuh Sayyidina Ali ni golongan Khawarij. Hanya ni lah golongan Khawarij ni lah yang ada zaman kita ni. Ni, pecahan-pecahan tu. Yang bunuh orang Islam, yang boleh sanggup bunuh Islam sama Islam, tak ada lain lah. Fahaman daripada Khawarij tu lah. Lepas tu Syiah ada 22. Dia jadi dah 66. Lepas tu ada golongan yang dikira lagi golongan Bahaiyah, golongan sesat lah. Bahaiyah, daripada Qadariyah, Jabariyah. Jadi semua lah kelompok-kelompok yang kata 72 tu telah dikira cukup 72. Tu dia panggil 72 tu sebagai induk pelopor yang telah wujud. Sejak zaman dulu lagi dah wujud dah. Hak Nabi kata tu la taftariqu ummati, umatku akan pecah. Dah wujud dah. Cuma hak lah sekarang ni daripada 72 tu pecah lagi. Maksudnya depa pecah lagi sampai jadi ada yang main daripada golongan Syiah jadi macam ni, ada yang main golongan Khawarij jadi macam ni, jadi pecah lagi. Ya, pahaman tu jadi jadi pahaman-pahaman seperti pahaman liberal, pahaman sekular, kan? Tu banyak lagi lah yang kiranya Ustaz, dia termasuk semua mazhab yang dalam 73 golongan tu. Semua mazhab ke? bukan ataupun mazhab. Dia tak kira mazhab, dia kira golongan aja. Dia macam ni. Dia kalau kita sebut tajuk kita ni kalau kita sebut kata mazhab, dia lebih kepada secara istilahi, cara definisinya dia lebih kepada fiqh sebab kita mazhab. Lebih kepada fiqh lah. Maksud yang dikata yang ni, hak yang pecah ni, yang Nabi bagi tahu ni bukan pada mazhab tu. Kalau kita berpecah dalam bidang mazhab, maksudnya kita ada banyak mazhab-mazhab yang ada pahaman-pahaman fiqh yang berbeza, tak ada masalah. Ada orang kata sentuh isteri batal wudu sebab mazhab Syafi'i, ada orang kata sentuh isteri tak batal wudu sebab mazhab Maliki. Maksudnya itu kita tak ada masalah dalam bab tu. Kita tak ada, yang menjadi masalah sekarang akidah, pegangan dia tu mengenai ketuhanan, mengenai rasul, mengenai hari kiamat. Yang ni lah yang menimbulkan yang kata hak yang pahaman ni. Kita lebih bagi dia punya istilah dia bukan mazhab. Kita panggil dia dalam bahasa Arab, kita panggil firqah, golongan. Sebab tu kita tak panggil mazhab Syiah. Kita tak kata mazhab Syiah, kita kata golongan Syiah. Kalau kita sebut mazhab, takut orang keliru. Orang kata itu, ada mazhab 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Wahabi pun ada no. Aku nak pilih mazhab Wahabi. Dia rasa seolah-olah macam mazhab Wahabi pun betul juga. Jadi bukan maksud dia kata tajuk kita Ahli Sunnah Jemaah ni nak cerita pasal mazhab tu, tapi kita nak cerita tentang kelompok ini, dia punya pahaman dia, akidah dia tak sama dengan apa yang kita pegang. Cuba bayanglah, golongan Khawarij tadi, salah satu nama yang keluar tadi ni, dia punya pahaman halal darah orang Islam untuk bunuh kalau tak sama dengan dia. Cuba bayang, teruk tak teruk, dahsyat tak dahsyat. Ini bukan Nabi, bukan ajaran Nabi cara macam ni. Nabi tak bagi bunuh sama-sama kesama Islam. Kita ni bersaudara. Mana boleh nak bunuh? Selagi kita mengucap 2 kalimah syahadah, selagi kita solat tak tinggal, selagi azan di tempat tu dikemandangkan, kita haram mentumpah darahkan tempat tu. Itu Ahli Sunnah Jemaah. Tapi golongan Khawarij, Wahabi ini dia sanggup keluar itu.
Yang macam kalau kita tengok sejarah pun macam tu. Sanggup mereka bunuh orang Islam sendiri. Zaman kita tak payah sejarah lah. Zaman kita dah memang berlaku dah. ISIS tu. Bunuh orang Islam. Itu yang maksud dia kata Puan Salbiah atau mengenai 72 golongan tadi ni ialah kita anggap dia sebagai golongan. Kita tak anggap dia pakai mazhab. Kalau mazhab dia masih duduk di bawah kelompok yang kita tak boleh kita tak boleh lawan dia. Sebab dia mazhab, maksudnya macam dia mazhab Hanafi, kita tak lawan mazhab Hanafi. Kita tak lawan mazhab Maliki. Walaupun kita mazhab Syafi'i, kita tak pergi kata hang mazhab Maliki semua masuk neraka. Kita tak. Kita tak macam tu. Sebab kita toleransi, kita tak masalah itu. Itu masalah pahaman dari sudut nak buat ibadat saja. Tapi sekarang ni hang nak menyembah Allah ni, Allah macam mana? Tu yang masalah. Allah tu Allah yang macam mana? Tuhan tu Tuhan yang macam mana? Yang ni yang menjadikan golongan ni terpecah tu. Yang jadi bukan golongan sesat ni. Kira akidah lari lah daripada macam tu. Ya. Akidah. Maksudnya Akidah buat lah. akidah. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Ya, sama-sama. Baik. Alhamdulillah, kita punya interaksi malam ni dah sampai pukul 10.50 dah. Lebih daripada sejam dah, Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz yang sudi bersama kami dan seterusnya membimbing kami dan juga memberi jawapan kepada persoalan yang dikeluarkan oleh ahli jemaah tadi. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam esok tetamu ataupun guru kita untuk malam esok pula adalah, syukur saya umumkan adalah Profesor Dr. Zainal Alimuddin bin Zainal Alauddin akan bersama kita insyaAllah juga merupakan penampilan kali kedua. Kita dah bisa dengar sekali hari itu Profesor Dr. Zainal ni duduk di taman apa dekat Pak Buntak Krian Permai. Dia duduk kat Krian Permai. InsyaAllah akan bersama kita besok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa, kalau kita ada kuliah dan sebagainya, kita akan tutup dengan doa. Jadi dengan itu saya nak memohon kepada Ustaz sekali lagi untuk Ustaz bacakan doa untuk kami aminkan bersama insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca doa khatam Al-Quran secara bernasyid insya-Allah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmatan. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi waj'alna hujjatan ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pada siri yang ke-174 insyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucapkan ucapan terima kasih kepada Haji Muhammad Zaki. Baik, sama-sama. InsyaAllah. Itu Terima kasih Ustaz. Ini Sama-sama. Baik. terus setia. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah. terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Terima kasih Ustaz.